Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak mengajar bahasa Melayu. Tapi sebelum tu cikgu nak menyanyi. Boleh tak? Nanti nyanyi sama-sama dengan cikgu tau. Okey, jom. Tetapkan hari ini ku miliki, genggam erat tangan, jangan kau lepasi, dan timbul masanya untuk kita melangkah bersama. Di hari ini kan ku cintai, semoga selamanya abadi sejati. Di hari ini aku wanita, di samping lelaki yang bergelar suami. Tatap elok wajah, jangan kau tangisi, dan masanya untuk kita melangkah bersama-sama. Di hari ini kau ku cintai, semoga selamanya abadi sejati. Di hari ini aku wanita, di samping lelaki yang ku gelar suami. Di hari ini kau ku cintai, semoga selamanya abadi sejati. Di hari ini aku wanita, di samping lelaki yang ku gelar suami. Janjiku tak milikku. Tetapkan hari ini kau ku miliki. Apa yang kita nak belajar hari ni? Berdasarkan lagu yang kita nyanyi tadi? Okey, tak dapat teka. Baiklah, cikgu cakaplah ya. Kita nak belajar tentang frasa nama hari ni. Tapi sebelum tu, cikgu akan jelaskan apakah maksud frasa. Maksud frasa adalah terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan yang letaknya berturutan tetapi tidak mempunyai makna, tetapi ianya secara umum dahulu. Cikgu akan jelaskan frasa nama secara terperinci sebentar lagi. Baiklah, sebelum kita pergi ke frasa nama, apakah jenis-jenisnya atau lebih kurang siapa adik-beradik kepada frasa nama ni kan? Baiklah, frasa di dalam bahasa Melayu mempunyai 4 jenis, iaitu frasa nama yang akan cikgu jelaskan sebentar lagi, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Seterusnya, kita akan pergi terus kepada frasa nama. Apakah maksud atau definisi frasa nama ini? Maksud frasa nama adalah terdiri daripada satu atau lebih perkataan yang berfungsi sebagai konstituen di dalam sesuatu ayat. Contoh frasa nama yang dapat cikgu berikan adalah dalam lirik lagu, iaitu empat darah duduk di tepi sungai. Baiklah, berdasarkan definisi yang cikgu jelaskan tadi, agak-agak yang mana ya frasa namanya?
Ya, pandai. Frasa nama yang terdapat di dalam lirik lagu tersebut adalah 4 darat. Seterusnya, cikgu akan jelaskan tentang fungsi frasa nama. Frasa nama mempunyai 6 fungsi di dalam ayat bahasa Melayu. Frasa nama boleh berfungsi sebagai subjek di dalam bahasa Melayu. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan untuk fungsi frasa nama tersebut adalah dia sedang mandi. Dia berfungsi sebagai subjek di dalam ayat tersebut dan dia juga adalah dikategorikan sebagai frasa nama. Walaupun satu perkataan, ianya dikategorikan sebagai frasa kerana dia berada di dalam ayat. Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat di dalam ayat. Contoh yang dapat diberikan adalah seperti berikut. Guru sekolah agama itu adalah ibu saya. Ibu saya adalah frasa nama yang berfungsi sebagai predikat di dalam ayat tersebut. Jika dapat diperhatikan, ibu saya terdiri daripada 2 perkataan. Oleh itu, ia dikategorikan sebagai frasa nama. Frasa nama yang berfungsi sebagai predikat pula biasanya berada dalam pola ayat FN dan FN. Fungsi yang seterusnya adalah sebagai objek. Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai objek di dalam ayat. Contohnya, guru membaca buku. Buku adalah objek kepada dalam ayat ini. Buku, jika dia berada di luar ayat, ia dikatakan sebagai kata. Namun, apabila ia berada di dalam ayat, secara sendirinya, buku boleh dikategorikan sebagai frasa nama. Frasa nama yang berfungsi sebagai objek biasanya akan hadir selepas kata kerja transitif. Fungsi frasa nama yang seterusnya adalah sebagai pelengkap. Perkara ini dapat dilihat dalam contoh berikut. Abang saya memperisterikan orang Kelantan. Orang Kelantan adalah frasa nama di dalam ayat ini. Hal ini kerana orang Kelantan bertindak sebagai pelengkap di dalam ayat ini. Orang Kelantan terdiri daripada 2 perkataan, maka ia boleh dikatakan sebagai frasa. Orang merupakan kata nama, Kelantan juga kata nama. Maka apabila ianya berada berdekatan, ia akan menjadi frasa nama. Frasa nama yang berfungsi sebagai pelengkap biasanya hadir selepas kata kerja tak transitif. Seterusnya, frasa nama juga berfungsi sebagai frasa sendinama di dalam ayat. Perkara ini dapat dilihat daripada contoh berikut. Keluarga saya berasal dari Kelantan. Dari Kelantan merupakan frasa nama di dalam ayat ini. Frasa dari Kelantan berfungsi sebagai frasa sendinama di dalam ayat ini. Fungsi frasa nama yang terakhir adalah sebagai penerang. Fungsi ini dapat dilihat dalam ayat tersebut. Rumah Wani berwarna kuning. Kuning merupakan frasa nama yang terdapat di dalam ayat ini. Hal ini kerana kuning bertindak sebagai penerang kepada rumah Wani. Jika dapat dilihat, kuning merupakan kata nama jika berada di luar ayat. Namun, apabila ia berada di dalam ayat, ianya secara sendirinya menjadi frasa nama. Cikgu mahu kamu semua bahagikan kepada 6 kumpulan. Kemudian, cikgu akan tetapkan setiap daripada kumpulan kamu untuk membina satu ayat berdasarkan fungsi frasa nama yang akan cikgu tetapkan sebentar lagi. Setiap kumpulan akan diberikan 10 minit untuk membina satu ayat berdasarkan fungsi-fungsi frasa nama yang telah ditetapkan oleh cikgu sebentar tadi. Baiklah, dah selesai 10 minit. Jadi, cikgu akan pilih satu kumpulan yang bertuah untuk membentangkan ayat yang telah dibina. Baiklah, siapa agak-agaknya ya cikgu nak pilih? Kumpulan 2.
diminta wakil untuk membentangkan ayat yang kamu bina. Dan kamu mesti jelaskan di mana, kamu fungsi apa tadi? Fungsi frasa sebagai pelengkap kan? Baik, silakan dan jelaskan di mana pelengkapnya dan jelaskan apa. Baiklah. Cantik ya. Ayat kumpulan 2 ni ada love-love lagi. Mesti perempuan yang buat ni. Betul tak? Betul. Okey, silakan kumpulan 2 untuk membuat pembentangan. Kumpulan kami mendapat fungsi frasa nama sebagai pelengkap. Contoh ayat. Siti menjadi pensyarah USN sejak 10 tahun lalu. Frasa nama yang terdapat di dalam ayat ini ialah pensyarah USN. Baiklah, kenapa pensyarah USN berfungsi sebagai pelengkap dalam ayat ini? Kerana menjadi adalah kata kerja tak transitif. Nampaknya kamu dah faham. Bagus. Satu lagi soalan cikgu. Baiklah, jika pensyarah USM berada di luar ayat, dia masih frasa nama atau sebagai kata? Frasa nama. Bagus. Kalau pensyarah? Kata. Bagus. Nampaknya kamu dah faham. Terima kasih kumpulan 2. Seterusnya, jom kita sama-sama jawab soalan yang disediakan. Antara berikut yang manakah bukan fungsi frasa nama dalam bahasa Melayu? A. Subjek, B. Frasa adjektif, C. Frasa sendi nama, D. Objek. Berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi, yang manakah jawapannya? Ya, pandai. Frasa adjektif. Frasa adjektif tiada kaitan dengan frasa nama. Baiklah, soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan fungsi frasa nama sebagai predikat dalam ayat? Hadiah itu daripada Ahmad. Bapa budak itu guru. C. Tanah air meminta pengorbanan anak watan. D. Cahaya matahari menyinari alam semesta. Agak-agaknya berdasarkan pemahaman kamu, yang manakah jawapannya? Baiklah. Betul, jawapannya adalah B. Kenapa B? Kerana frasa nama yang berfungsi sebagai predikat dalam ayat wujud dalam ayat yang berpolakan FN dan FN. Jika kita dapat lihat, bapa budak itu adalah frasa nama dan guru juga adalah frasa nama. Kenapa A, C dan D ini salah? Baiklah, mari cikgu terangkan. Hadiah itu daripada Ahmad. Itu jelas menunjukkan daripada adalah FSN dan fungsinya adalah semestinya sebagai frasa sendi nama. Untuk C, tanah air meminta pengorbanan anak watan. Meminta adalah kata kerja transitif. Jadi, ia berfungsi sebagai objek. Hal ini kerana seperti cikgu terangkan sebentar tadi, frasa nama yang berfungsi sebagai objek akan hadir selepas kata kerja transitif. D pula, cahaya matahari menyinari alam semesta. Perkara ini juga sama dengan C. Hal ini kerana menyinari merupakan kata kerja transitif. Jadi, alam semesta berfungsi sebagai objek di dalam ayat ini. Seterusnya, kita pergi ke soalan yang ketiga. Yang ketiga, adakah beg itu dianggap frasa nama walaupun tidak berada dalam ayat? Berdasarkan kefahaman kamu, adakah ya atau tidak? Ya, betul. Jawapannya adalah ya. Hal ini kerana beg itu mempunyai dua perkataan. Jadi, walaupun dia berada di luar ayat, beg itu sememangnya dikatakan frasa. Kecuali kalau ianya beg. Beg dikatakan kata. Jadi, ia tidak akan dikatakan frasa jika ia berada di luar ayat. Berdasarkan aktiviti yang telah dilakukan tadi, cikgu dapat mengenal pasti bahawa kebanyakan daripada kamu telah faham apa yang dimaksudkan dengan fungsi frasa nama sebagai subjek, predikat, objek, penerang, pelengkap dan sebagai frasa sendi nama. Hal ini kerana berdasarkan tugasan yang telah kamu hantar sebentar tadi, kebanyakan kumpulan
sememangnya betul dalam menerangkan setiap fungsi tersebut di dalam ayat yang telah dibina. Oleh itu, cikgu berharap agar kamu dapat mempraktikkan apa yang diajar hari ini di dalam kehidupan kamu untuk menjadikan kamu sebagai seorang yang fasih berbahasa Melayu dengan tata bahasa yang betul. Oleh itu, cikgu berharap melalui pembelajaran hari ini, kamu dapat memahami lebih dalam tentang frasa nama, fungsi frasa nama dan membezakan setiap fungsi tersebut. Oleh itu, cikgu berharap kamu dapat mempraktikkan ilmu ini untuk masa hadapan kamu. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Jaga diri.